Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem peternakan poultry. Oke, sistem peternakan poultry. Sistem peternakan poultry ini merupakan perkara asas yang perlu sebelum kita memulakan peternakan poultry. Oke, pemilihan sistem peternakan yang sesuai dapat membolehkan peternakan diurus dengan baik, mewujudkan persekitaran yang selesa, pembesaran yang terkawal, pengeluaran yang berkualiti, dan penggunaan teknologi berkesan. Oke, sistem peternakan ini juga mampu mempengaruhi keuntungan poultry. Oke, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi daya maju peternakan poultry, ini antaranya ketidakstabilan harga di pasaran, kos makanan dan peralatan reban, keadaan cuaca dan serangan pelbagai penyakit. Peternakan sentiasa memerlukan persekitaran yang selesa untuk pertumbuhan yang baik, dan peternakan perlu perancangan yang teliti bermula daripada peringkat penubuhan ladang, pengurusan harian sehingga ternakan itu dipasarkan. Maksudnya di sini kesemua faktor-faktor di atas ini adalah dia dapat mempengaruhi peningkatan keuntungan untuk poultry. Oke, maksudnya tapi ketidakstabilan harga di pasaran. Oke, ketidakstabilan harga di pasaran ini maksudnya dia kadang-kadang harga pasaran ini dia akan naik, dia akan turun, macam itulah. Tidak menentu. Oke, seterusnya konsep perladangan ternakan. Oke, konsep perladangan ternakan ini dia ada dua konsep yang diamalkan dalam perladangan ternakan, yaitu perladangan kontrak dengan perladangan bukan kontrak. Oke, untuk perladangan kontrak. Perladangan kontrak ini penyaluran hasil kepada syarikat atau agensi tertentu berdasarkan nilai kontrak yang telah dipersetujui. Itu maksud perladangan kontrak. Oke, di mana syarikat atau agensi juga akan membantu menyediakan kemudahan ternakan dan bantuan teknikal. Tetapi perladangan kontrak ini terdapat risiko dalam perladangan kontrak ini, di mana perladangan kontrak ini pengeluar dan pemasaran dikongsi bersama syarikat atau agensi terbabit. Maksudnya di sini pengeluaran daripada kita punya daripada ladang kita, ataupun pengeluaran ataupun pemasaran daripada ladang kita kongsi dengan syarikat-syarikat yang di bawah kontrak dengan kita. Oke, seterusnya jenis peternakan poultry. Oke, jenis sistem peternakan poultry. Sistem peternakan poultry ini dia ada 3, yaitu sistem separa intensif dan integrasi. Oke, untuk separa intensif dia ada lepas bebas, dan reban muda alih. Oke, untuk intensif pula dia ada sangkar, reban lantai tinggi, sarap tebal, dan reban tertutup. Oke, untuk integrasi ternakan ayam dengan ikan serta ternakan ayam dengan tanaman. Oke, kita teruskan kepada sistem peternakan secara intensif dulu. Oke, sistem peternakan secara intensif ini dia mempunyai keluasan. Maksudnya sistem peternakan secara intensif ini mempunyai keluasan ruang berpagar di sekeliling reban. Oke, nisbah minimum luas reban dan ruang berpagar adalah 3:7, di mana 3 bahagian bangunan dan 7 bahagian pula kawasan yang berpagar. Oke, kawasan lebih luas adalah lebih baik untuk ternakan. Oke, kadar muatan yang optimum untuk sistem peternakan secara intensif ini adalah 18 ekor untuk setiap 1 meter persegi. Oke, seterusnya ternakan berada di luar reban pada waktu siang dan berada di dalam reban pada waktu malam. Oke, ini untuk sistem peternakan secara intensif. Maksudnya di sini semua, sistem peternakan secara intensif ini dia ada keluasan untuk bagian yang kawasan berpagar nih, dia lebih luas berbanding dengan bangunan. Dia ada bangunan dan ada bagian kawasan berpagar saja. Maksudnya dia ada reban dan kawasan terbuka. Paham maksud saya di sini? Oke. Oke, seterusnya sistem peternakan intensif.
Oke, sistem peternakan intensif ini ternakan berada di dalam reban secara berterusan atau sepanjang masa. Oke, keperluan disediakan sepenuhnya dengan menggunakan teknologi terkini seperti alat pemberian makanan dan minuman otomatis. Oke, kawalan penyakit dan perosak juga diurus dengan baik dan berkesan. Oke, untuk kadar muatan peternakan, sistem peternakan intensif ini maksimum dia adalah 12 ekor untuk setiap 1 meter persegi. Maksudnya keluasan untuk sistem peternakan intensif ini dia terhad lah, paling maksimum pun 12 ekor ayam boleh masuk di dalam. Oke, lepas tu intensif ni dia tertutup semua. Maksudnya di sini ayam yang kita ternak tu dia tidak macam separa intensif. Separa intensif dia boleh berada di luar dan boleh berada di dalam. Yang peternakan intensif ni pula fully 100%, ayam tu berada di dalam reban. Kita jaga dia. Okey. Terdapat 4 jenis sistem peternakan intensif. Okey, terdapat 4 jenis sistem peternakan intensif, di mana yang pertama adalah sangkar. Terusnya lantai tinggi, saraf tebal dan reban tertutup. Okey, untuk sangkar, kebiasaannya sistem peternakan sangkar ni digunakan untuk ternakan jenis penelur. Okey, dia bertujuan untuk memudahkan pengurusan ternakan dan pengumpulan hasil. Okey, jumlah ternakan dalam sangkar sangat terhad. Okey, seterusnya reka bentuk sangkar terdiri daripada jenis bertingkat, bersekat dan tanpa sekatan. Okey, bahan sangkar ni diperbuat daripada dawai mata punai, iaitu dawai biarsi. Faham? Dawai biarsi. Okey, seterusnya lantai tinggi. Okey, reban lantai tinggi. Okey, lantai tinggi ni, lantai reban ni dia dinaikkan sehingga 1.8 meter dari paras tanah. Maksudnya dia ada tiang kita guna di bawah. Dinaikkan sampai sehingga 1.8 meter dari paras tanah. Okey. Okey, kebiasaannya lantainya diperbuat daripada kayu berketam berukuran 254 mm kali 254 mm dan diatur jarak 254 mm antara dua kayu atau menggunakan dawai mata punai atau biarsi berukuran 254 kali 254 mm. Okey, untuk saraf tebal. Saraf tebal ni, lantai reban ni diperbuat daripada konkrit dan ditutup dengan saraf. Maksudnya ditutup dengan something macam habuk-habuk kayu macam itulah. Okey. Jenis saraf yang biasa digunakan ialah ketam kayu, jerami dan sekam padi. Okey. Saraf diisikan setebal 80 hingga 100 mm dari lantai reban itulah. Okey, 80 hingga 100 mm dari lantai reban tu. Tujuannya di sini saraf tebal ni dia bertujuan untuk supaya ayam tu dapat hangat. Maksudnya tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas lah. Begitu. Okey, seterusnya adalah reban tertutup. Okey, reban tertutup sepenuhnya sepanjang ternakan berada di dalam reban. Menggunakan teknologi terkini iaitu pengurusan reban dan ternakan secara automatik. Okey, reban ni terdiri daripada reban saraf tebal, lantai tinggi dan sangkar. Reban tertutup ni dia tiga sistem peternakan intensif ni. Yang pertama, yang awal tu dia ada semua. Okey. Seterusnya mempunyai pengudaraan yang baik, persekitaran selesa dan kawalan keselamatan yang berkesan. Seterusnya reka bentuk reban yang ringkas menggunakan struktur besi dan aluminium. Okey, seterusnya kita teruskan dengan sistem peternakan integrasi. Okey, sistem peternakan integrasi ini menggunakan konsep peternakan yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan di dalam sebuah kawasan. Okey, kamu boleh lihat maksudnya di sini dia menggabungkan semua
di pertanian, peternakan, dan sektor perikanan. Maksudnya dia penternak nih dia bercocok tanam, menternak ikan, dan menternak ayam. Oke, dia gabungkan semua. Maksudnya penternak ayam, dia tidak semestinya penternak ayam, dia macam-macam. Oke, itu adalah peternakan integrasi. Oke, peternakan integrasi ini juga merupakan satu kitaran antara ternakan dan tanaman, di mana kotoran daripada ternakan dijadikan sebagai bahan organik untuk tanaman dan ikan. Maksudnya, najis-najis daripada ternakan tersebut boleh digunakan sebagai baja organik dan boleh juga digunakan untuk makanan ikan. Oke. Terdapat 4 hasil utama sistem peternakan integrasi. Antaranya adalah sumber makanan, ya, dia boleh dijadikan sebagai sumber makanan, yaitu daging dan telur. Oke, membekal makanan. Membekal makanan ini yaitu ikan dan tanaman. Kita boleh produce ikan dan tanaman sekali. Maksudnya kita tidak berfokuskan kepada satu, yaitu peternakan saja. So, lepas itu biogas, kita boleh mengeluarkan hasil biogas daripada tinja-tinja haiwan tersebut. Oke, seterusnya kita boleh membuat baja organik untuk dengan tinja-tinja ternakan yang kita dapat. Oke, seterusnya perbezaan sistem separa intensif dan sistem intensif untuk peternakan ayam kampung komersial. Oke, untuk perbezaannya terdapat 4 faktor utama yang membedakan ketiga-tiga sistem peternakan poultry ini, yaitu keluasan kawasan peternakan, sistem pengurusan, konsep perumahan dan reka bentuk, serta kepadatan ternakan. Oke, pertama sekali separa intensif. Separa intensif ini keluasan kawasan peternakannya adalah sederhana. Oke, sistem pengurusannya juga sederhana. Konsep perumahan dan reka bentuk untuk separa intensif, untuk sistem peternakan separa intensif ini lebih ringkas. Oke, seterusnya adalah kepadatan ternakan. Kepadatan ternakan untuk separa intensif ini banyak ternakan yang kita boleh ternak, yang boleh diternak di dalam sistem separa intensif ini. Oke, untuk intensif pula keluasan kawasan peternakannya kecil saja. Oke, sistem pengurusan pula sistematik dan berteknologi. Maksudnya di sini intensif nih kita menggunakan teknologi-teknologi yang terkini lah. Oke, macam kita bagi makan ternakan tuh secara otomatis dan lain-lain. Oke. Untuk konsep perumahan dan reka bentuknya dia lebih rumit berbanding dengan separa intensif. Oke, kepadatan ternakan pula untuk peternakan sistem peternakan intensif ini dia lebih sedikit, dia mengikut keluasan reban tuh. Oke, kalau reban kita kecil, maksudnya ternakan kita juga sedikit. Oke, seterusnya kita teruskan kepada sistem peternakan integrasi. Oke, peternakan integrasi ini kawasannya lebih luas. Dimana kenapa kawasannya lebih luas di situ? Sebab kita kita menggabungkan sekali pertanian, peternakan, dan perikanan. Maksudnya kita gabungkan sekali, so kita perlu menggunakan kawasan yang luas untuk kita buat sistem peternakan integrasi ini. Oke, seterusnya sistem pengurusan. Sistem pengurusan untuk peternakan integrasi ini adalah sederhana. Oke, untuk konsep perumahan dan reka bentuk sistem integrasi ini dia lebih sederhana lah berbanding dengan separa intensif dan intensif. Oke, seterusnya kepadatan ternakan. Oke, untuk kepadatan ternakan sistem integrasi ini dia sedikit
dan mengikut keluasan reban yang kita buat. Oke, dia sama macam intensif. Kalau kita buat reban kita tuh kecil, maka sedikitlah peternakan yang kita boleh buat. Oke, seterusnya kebaikan dan kelemahan sistem separa intensif dan sistem intensif. Oke, sistem separa intensif dulu. Kebaikan sistem separa intensif ini bentuk reban yang bebas. Maksudnya di sini kita boleh buat reban kita ikut kreativiti kita. Maksudnya kita mau kecil, kita mau besar, kita mau bentuk macam-macam bentuk pun kita boleh buat. Oke. Seterusnya, ayam dibiarkan bebas atau lepas. Maksudnya di sini keluar pagi dan masuk ke reban pada waktu malam. Oke, kita lepaskan ayam untuk separa intensif ini, kita lepaskan ayam kita, lepas itu dia akan kita masukkan ke dalam reban. Oke, ayam mencari makanan tambahan sendiri. Untuk peternakan separa intensif ini dia ada kelebihan di mana ayam boleh mencari makanannya sendiri, sebab kita letak dia tidak sepenuhnya di reban. Ya, kita keluarkan juga dekat luar, tapi di dalam pagar juga lah, cuma di luar kawasan reban. So dia boleh mencari makanannya sendiri di area tanah lantai. Oke. Seterusnya, kos dan penyelenggaraan bagi sistem peternakan separa intensif ini dia lebih murah. Oke, lepas itu dan yang kelima adalah kurang pengawasan. Untuk peternakan separa intensif ini, pengawasan untuk peternakan separa intensif ini dia kurang. Oke. Kelemahan untuk sistem peternakan separa intensif ini pula kadar produktiviti rendah. Oke, kehilangan ayam oleh pemangsa tinggi. Oke, di sini kita boleh tengok separa intensif ini dia kita letak dia di luar dan kita tidak letak dia sepenuhnya di dalam sangkar. Jadi peratus untuk kehilangan ayam oleh pemangsa tu dia tinggi sebab dia di luar kan. Jadi bila-bila masa kita tidak tahu yang pemangsa akan datang untuk menyerang ayam-ayam kita. Oke, seterusnya ayam menjadi liar dan tidak masuk ke dalam reban. Oke, untuk peternakan separa intensif ini kita sudah biasakan ayam tu untuk keluar masuk reban. Jadi kalau dia rasa selesa untuk berada di luar, dia akan menjadi liar dan sukar untuk kita masukkan dia ke dalam reban. Oke, seterusnya adalah ayam bertelur dan menetaskan anak secara tidak terkawal. Oke. Sebab di sini kita boleh lihat sebab sistem peternakan separa intensif ini dia kurang pengawasan, di mana kita hanya bebaskan ayam kita buat ternak dan kita bebaskan ayam tersebut pada waktu siang dan kita masukkan ke dalam kandang pada waktu malam. Jadi pada waktu siang tuh dia boleh bertelur, dia boleh apa semua, kita tidak mengawali, kita tidak mengawasi ayam-ayam tersebut. Oke, untuk sistem peternakan intensif, kebaikan untuk sistem peternakan intensif ini adalah bentuk rebannya yang luas. Oke, seterusnya kadar produktiviti bagi sistem peternakan intensif ini dia lebih baik berbanding dengan sistem peternakan intensif. Oke, seterusnya ayam lebih senang untuk diurus sebab kita sudah biasakan dia di dalam reban yang tertutup. Maksudnya kita tidak keluarkan dia di dalam reban saja. Jadi ayam menjadi lebih jinak. Oke, yang keempat, kehilangan ayam tidak terjadi kerana sepanjang masa dia di dalam reban. Oke, macam yang saya cakap tadi. Oke.
Oke, dia tidak akan menjadi liar, dia tidak akan hilang, dia tidak akan diserang oleh pemangsa. Oke. Oke, untuk kelemahan sistem peternakan intensif ini pula, jumlah ayam yang kita ternak itu terhad dalam satu reban. Oke, dalam satu reban jumlahnya terhad. Sebab kita tidak boleh lebihkan jumlah ternakan ayam kita di dalam satu reban kecil atau sangkar, yaitu seekor jantan bersamaan dengan 6 ekor betina. Oke. Oke. Kedua, kos peralatan dan penyelenggaraan lebih tinggi. Oke. Kenapa kos peralatan dan penyelenggaraan lebih tinggi di dalam sistem peternakan intensif ini? Sebab dalam sistem peternakan intensif ini kita ada menggunakan teknologi-teknologi yang terkini, di mana teknologi-teknologi terkini ini dia memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi. Oke. Oke, seterusnya kos pemberian makanan yang tinggi. Oke, untuk kos pemberian makanan ini juga ayam di dalam reban di dalam sistem peternakan intensif ini, oke, kita memberi makan ayam itu dengan kawalan. Maksudnya kita tidak memberi macam yang sistem peternakan secara intensif, ayam boleh mencari makanannya sendiri. Tapi untuk peternakan intensif lain, oke, kita yang bagi dia makan. So, penggunaan makanan itu kita tinggi, penggunaan makanan kita tinggi. Alright, oke.